tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya saya mengucapkan syabas dan terima kasih kepada AISC kerana membuat program ini untuk memberi penerangan kepada golongan muda untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya pada tahun 1998 dahulu. Dan saya alhamdulillah bernasib baik kerana saya bersama-sama berada sejak sehari sebelum Anwar Ibrahim dipecat. Saya dah berada di rumah dia dan mengikuti beliau sehingga hari ini. Jadi saya ingin share pengalaman itu kepada saudara-saudara sekalian, terutamanya generasi baru yang tidak tahu apa benda yang berlaku sebenarnya sejak kes itu sendiri berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya kita tanya, kenapa liwat? Kenapa tidak rogol? Kenapa tidak rasuah? Ataupun jenayah-jenayah lain? Kenapa liwat digunakan untuk memerangkap ataupun digunakan untuk menjatuhkan karier politik Anwar Ibrahim? Kerana dalam kes liwat ini dia ada satu special punya penghukuman. Satu, apabila seseorang itu dituduh meliwat, satu, dia tak ada jaminan. Maknanya dia tak boleh dijamin. Sama macam kes bunuh. Maknanya bicara boleh masuk penjara. Maknanya dalam perbicaraan itu dia dah boleh masuk penjara dah. Jadi tak perlu tunggu sampai sama ada salah tak salah, tetapi pihak mahkamah boleh letak dia dalam penjara tu. Dan yang keduanya, hukuman dia cukup besar, sampai 20 tahun. Jadi kes ini digunakan kerana inilah paling sesuai untuk dikenakan terhadap Anwar, kerana bila penjara saja hakim boleh letak dia dah dalam penjara, tak payah bagi, tak ada jaminan. Itu atas budi bicara hakim je, sama ada nak lepas tak ada, tapi jaminan tak ada. Yang keduanya, dia kalkulate berapa lama Anwar perlu di penjara supaya karier politik dia habis. Jadi dalam masa 20 tahun tu, maknanya lebih kurang 4 pilihan raya ataupun 4 ataupun 5 pilihan raya. Jadi kalau 20 tahun dah, Anwar dah 20 tahun, 60 tahun dah, jadi 100 tahun kalau boleh jadi pemimpin lagi lah bila sampai 100 tahun. Sebab itulah liwat digunakan untuk terhadap Anwar Ibrahim ini. Dan yang kedua ialah dia nak cek kes lain, tak ada. Rasuah tak ada. Lain-lain orang rasuah ni kerana dia minta supaya pula menyiasat Umi Hafildah ni. Jadi dia tuduh menyalahgunakan kuasa. Nak cek pasal kewangan, ambil duit kewangan ataupun menyalahgunakan kuasa, tak, mustahil boleh dapat. Kerana beliau adalah seorang yang bersih dan telus dalam pentadbiran beliau. Jadi sebab itulah Anwar hari ini dituduh sekali lagi. Kerana kalau beliau berada di luar, maka kerajaan sekarang bimbang UMNO dan Barisan Nasional akan tumbang pada pilihan raya yang akan datang. Sebab itulah konspirasi kedua dilaksanakan untuk tuduhan liwat terhadap beliau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena perlu ingat siapa dia Anwar Ibrahim ni. Kenapa beliau perlu disekat daripada memimpin negara kita? Apa dia perjuangan dia? Dan kenapa rakyat begitu minat menyokong beliau? Kita kena ingat, kalau ramai generasi muda, orang baru ni tak tahu. Anwar dah sekarang ni 62 tahun. Ramai tak tahu siapa dia Anwar masa dia sekolah, masa dia di MCKK, masa dia di Universiti Melaya, masa dia dalam Angkatan Belia Islam, masa dia memimpin masuk UMNO. Ramai yang tak tahu siapa dia dan apa yang diperjuangkan. Jadi kalau kita lihat sejarah dia daripada MCKK lagi, kita lihat bahawa dia adalah pemimpin pelajar dan sejak daripada tingkatan 2 dia telah dijemput ke surau-surau dan masjid-masjid untuk beri ceramah. Dan dalam ceramah-ceramah beliau masa itu, beliau cukup dikenali Islam is the way of life. Itulah yang dia disebut sejak dia tingkatan 2 di sekolah dan dia di ceramah-ceramah dia di surau. Dan apabila beliau menjadi mahasiswa, beliau telah menggerakkan satu gerakan mahasiswa yang cukup digerungi oleh pemimpin-pemimpin politik dalam negara kita itu. Berbagai-bagai tuntutan yang beliau lakukan, berbagai isu-isu yang diabaikan oleh UMNO dan pemimpin negara, berbagai-bagai kerintihan rakyat telah diungkitkan, kemiskinan dibaling,
kebebasan pelajar, rasuah dan berbagai lagi, beliau telah memperjuangkan sejak daripada bangku sekolah lagi sehingga di universiti. Dan semasa beliau memimpin gerakan Islam, masa itulah gerakan Islam bukan sahaja di Malaysia tetapi di Asia Tenggara dan seluruh dunia, bersama-sama beliau memimpin gerakan Islam untuk merealisasikan ataupun memperkenalkan Islam sebagai cara hidup. Dan inilah yang cukup ditakuti oleh pemimpin-pemimpin dalam negara kita dan juga di seluruh musuh-musuh Islam. Nah, kerana cara pendekatan beliau dalam merealisasikan ini cukup diminati oleh seluruh masyarakat. Kerana pendekatan beliau tidak seperti mana yang kita kenali Islam